Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur, dan ini waktunya untuk cerita. Hari ini pelbagai berita dan juga laporan yang kami bawakan kepada anda daripada pagi sebenarnya sampai ke waktu ini. Dan salah satu lokasi yang Esok Awani berada adalah di World Trade Center Kuala Lumpur, di mana di sini sejak beberapa bulan yang lalu dipenuhi oleh penerima vaksin yang mungkin setiap hari mencecah ribuan yang datang ke sini untuk mendapatkan vaksin. Dan dalam pada itu sebenarnya hari ini juga ada satu liputan lawatan Menteri Kanan Pertahanan yang turut berada di PPV WTC KL ini, dan rakan setugas Seri Daudin Daud membuat laporan berkenaan pagi tadi, dan pastinya untuk kita melihat kepada perkembangan dan juga perjalanan PPV ini dan mungkin apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kita terus saja bersama dengan Seri Daudin Daud yang kini berada di pekarangan WTC, mungkin berlatar belakangkan mereka yang masih lagi menunggu giliran untuk mendapatkan vaksin. Seri Daudin, mungkin ceritanya untuk liputan hari ini yang Seri Daudin lakukan di PPV World Trade Center Kuala Lumpur ini. Silakan. Baik, terima kasih Ehsan. Ya, betul Ehsan. Saya berada betul-betul kalau di WTC ini betul-betul di tengah-tengah bangunan WTC, di mana di sini ada satu pentas besar dan di belakang saya ada orang yang menunggu untuk mendapatkan vaksin. Namun bukan itu ceritanya. Ceritanya itu akan kita sampaikan sebentar lagi. Apa yang ingin saya kongsikan adalah apa yang berlaku pagi tadi di sini, di mana pada pagi tadi Menteri Kanan Pertahanan iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melakukan tinjauan dan pemantauan di sini. Beliau mengambil masa kira-kira 30 minit untuk berada di sini, melawat beberapa stesen yang ada dari tingkat bawah ini sampailah ke tingkat 3 dan tingkat 4, di mana kita tahu ada beberapa proses untuk vaksinasi, di mana bermula dengan menunggu, kemudian mendaftar, konsultasi bersama doktor, vaksin dan kemudian ruang observasi ataupun pemantauan. Jadi itulah yang dilakukan oleh pemantauan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebentar tadi. Dan secara keseluruhannya beliau berpuas hati dengan apa proses yang berlaku di sini. Pada beliau mengatakan proses di sini berjalan dengan sangat lancar. Proses vaksinasi biasanya hanya mengambil masa 30 ke 45 minit sahaja untuk satu orang, dan secara keseluruhannya beliau memang sangat gembira, dan kebanyakan orang yang ditemui juga mengatakan bahawa mereka selesa dan gembira dengan apa yang berlaku di sini. Namun di sebalik itu biasalah kita sebagai wartawan, pastinya jika ada menteri, terutamanya Menteri Kanan Pertahanan yang memang sememangnya banyak isu yang kita boleh tanya, sudah tentu kita tanyakan beberapa soalan. Antaranya seperti yang dilaporkan oleh Esok Awani semalam, di mana mengatakan bahawa sumber mengatakan bahawa kemungkinan 3 negeri iaitu Perlis, Kelantan dan Terengganu mungkin akan dilonggarkan SOP memandangkan kes di negeri tersebut tidak begitu tinggi. Dan itu saya tanyakan juga kepada Ismail Sabri, di mana beliau mengatakan bahawa apa yang kabar angin itu beliau menganggap hanyalah sebagai kabar angin. Kerana pada beliau sekiranya tiada langsung kenyataan rasmi daripada KKM ataupun MKN, selagi itulah beliau menganggap itu sebagai kabar angin. Itu antara yang ditanya. Malah kita juga sempat bertanya apakah mungkin akan ada tindakan lagi, memandangkan kalau kita lihat kes hari ini pun hampir mencecah 7,000. Sudah beberapa lama kita berada dalam total lockdown, namun nampaknya kes masih lagi tidak turun dengan signifikan. Jadi itu yang kami tanyakan, apakah lagi yang mungkin kerajaan boleh lakukan untuk memastikan kes kita dapat mencecah nilai ambang yang pertama, iaitu di bawah 4,000 kes. Dan beliau ada berkatakan beberapa perkara, namun apa yang mencuri perhatian saya adalah beliau mengatakan bahawa kemungkinan akan melakukan PKPD. Beliau tidak mengatakan secara secara harfiah ataupun secara maklumkan secara benar, tapi beliau hanya memberikan kiasan atau memberikan bayangan. Beliau mengatakan bahawa kalau nak diadakan PKPD di Selangor agak mudah, kerana di Selangor ada banyak daerah dan mukim, jadi boleh ikut daerah pentadbiran dan sebagainya. Namun di Kuala Lumpur situasinya sedikit berbeza, kerana tiada pentadbiran daerah dan juga tiada mukim, malah tiada sepadan daerah. Jadi itu yang menyebabkan agak sukar. Itu saja beliau kata. Apa-apa saja pun tunggu pengumuman rasmi beliau pada petang ini yang dijangkakan mungkin 6 petang dan ke atas. Jadi itu antara perkara yang dibangkitkan, di mana sekiranya betul PKPD dilaksanakan, mungkin itu sebenarnya memberikan satu berita yang agak besar kepada rakyat Selangor dan Kuala Lumpur misalnya. Kerana seperti kita tahu, kes di dua kawasan ini nampaknya sehingga kini masih lagi mencatatkan kes yang agak tinggi. Hari ini pun Selangor 2,000 lebih, hampir ke 3,000, dan Kuala Lumpur juga 900 lebih, hampir ke 1,000. Jadi mungkin PKPD adalah merupakan salah satu cara untuk memastikan bahawa kes ini dapat dikurangkan. Dan seperti apa yang kita lihat dalam media sosial baru-baru ini, banyak mengatakan bahawa mereka bimbang dengan kluster tempat kerja, dan antaranya ada kluster kilang. Dan biasanya berdasarkan pada apa yang berlaku sebelum ini, sekiranya PKPD dilaksanakan di mana-mana mukim atau daerah di dalam Selangor, sudah pasti kilang akan ditutup. Hanya kilang yang betul-betul esensial
akan dibenarkan dibuka. Jadi mungkin itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk mendurunkan kes, bukan saja PKPD, namun ia juga adalah cara untuk menutup kilang beroperasi, kerana itulah cara yang terbaik supaya bagi memastikan kluster tempat kerja yang hari-hari merekodkan angka membimbangkan tidak lagi dicatatkan. Mungkin itu salah satu angka yang orang kata salah satu inisiatif yang mungkin kerajaan buat. Namun apapun, kita hanya tunggu keputusan ataupun pengumuman rasmi petang ini, Ehsan. Dan juga Ridauddin, satu perkara yang mungkin kita dapat saksikan setiap hari, kita punya gerak kerja di WTC ini berada dalam legar mereka yang mengambil vaksin, juga melihat kepada beberapa bulan dan juga tempoh program vaksinasi ini diberikan di WTC KL ini, pastinya setiap hari ada penambahbaikan yang dilaksanakan. Kalau dulu mungkin ramai yang berada di luar, sekarang ini kerusi pun dah banyak disusun, keadaan lebih selesa. Kalau Ridauddin boleh ceritakan situasi dan juga keadaan WTC KL ini bagaimana untuk mereka yang menerima vaksin di sini? Baik, terima kasih Ustaz. Saya ceritakan dua situasi berbeza di mana saya sebenarnya adalah salah seorang penerima vaksin awal AstraZeneca di sini sebelum 16 Mei. Kalau mungkin saya boleh kongsikan, 16 Mei barulah dimulakan PPV Mega di mana pemberian dos sehari mencecah 8,000 dos sehari. Sebelum itu hanyalah 1,600 ke 2,000, paling tinggi pun mungkin 2,300 ke 2,400. Jadi pada waktu itu sebenarnya di belakang ini tidak pun digunakan. Kami hanya mengambil vaksin di bangunan sebelah sana ataupun boleh saya cakap di Dewan Tun Hussein On. Di situlah kami dapat vaksin hanya di tingkat bawah ini sahaja. Namun sebaik sahaja kerajaan memutuskan untuk menjadikan ini adalah PPV Mega di mana daripada 2,300 ke 2,500 ke 8,000 dos sehari. Jadi sudah pasti ia memerlukan kawasan lebih besar. Kalau kawasan di bawah ini saja tidak cukup. Jadi saya kebetulan ada juga datang melihat persediaan bagaimana mereka melakukan persediaan sebelum 16 Mei itu. Jadi boleh dikatakan kalau sebelum ini hanya kawasan bawah diguna, namun sekarang kawasan bawah ini digunakan untuk orang menunggu dan kemudian mereka akan naik ke tempat atas untuk mendaftar dan sebagainya dan juga vaksin, dan kemudian akan ada satu lagi fasa juga untuk observation ataupun pemantauan. Jadi itulah yang berlaku di sini di mana prosesnya walaupun kita tahu hari-hari kalau sekarang boleh mencecah hingga 9,300 dos sehari, bermakna 9,300 orang yang datang. Namun boleh dikatakan pada awalnya dulu boleh dikatakan hanya 8,000, namun kesesakan terlalu teruk, boleh katakan hampir setiap hari viral di media sosial di mana di kawasan ini teruk. Mungkin pada waktu itu saya fikir antara sebabnya adalah apabila masih ramai lagi yang cuba-cuba untuk datang walk-in walaupun sudah diberitahu berulang kali bahawa walk-in tidak dibenarkan, namun pada waktu itu masih ramai yang datang cuba. Jadi itu menyebabkan kesesakan yang terlalu teruk di kawasan ini. Namun dari masa ke masa nampaknya kesesakan itu dapat diatasi dengan sangat baik. Kalau dulu mungkin masalah walk-in, sekarang sudah pun saya sempat bertanya dengan petugas hari ini, mereka kata sekarang ni boleh katakan tiada langsung walk-in, dan sebenarnya apa yang kunci menyebabkan kawasan ini tidak lagi menjadi sesak seperti dulu adalah bagaimana sistem mereka sekarang sudah pun beroperasi dengan sangat baik, dengan sangat lancar. Pada awalnya mereka adalah PPV Mega pertama di Malaysia, jadi mereka adalah menjadi orang kata case study untuk PPV Mega di tempat lain. Jadi di sini mereka perlu melakukan semuanya from the scratch. Jadi mereka perlu rancang, perlu laksanakan dan perlu orang kata perlu ikut apa yang kerajaan mahu. Namun mungkin itulah cabaran mereka kerana mereka yang pertama. Namun setelah hari demi hari, minggu demi minggu dan bulan demi bulan, nampaknya keadaan sudah semakin teratur. Kalau kita hari-hari berada di sini, kita boleh nampak kalau dulu awal-awal memang nampak keadaan sangat sesak di sini. Namun sekarang seperti yang dilihat di belakang saya, keadaannya agak tenang, perjalanannya masih teratur. Kalau kata 9,000, tetap 9,000 pada hari ini. Cuma perjalanannya lebih teratur dan orang juga dilihat sudah menunggu di tempat-tempat yang disediakan. Petugas juga sentiasa ada untuk membantu. Ada masuk sahaja akan ada petugas datang, cek MySejahtera anda dan cek segala-galanya dan beritahu anda perlu ke mana. Stesen 1 di sini laluannya, stesen 2 di sini laluannya. Jadi itu sebenarnya memudahkan pergerakan mereka dan saya fikir itu juga adalah salah satu punca kenapa tempat ini kalau dulu sesak dengan ramai orang, namun kini perjalanannya sudah semakin teratur, sudah semakin licin, lancar. Dan akhirnya kita tengok sekarang 9,000 lebih dalam satu hari, satu angka yang sangat tinggi. Namun syabas kepada PPV WTC KL kerana berjaya melaksanakan dengan sangat baik. Kalau dulu kita lihat sesak, namun kini nampaknya semuanya sudah teratur dan lancar, dan malah kebanyakan orang di sini juga berpuas hati dengan perjalanan proses vaksinasi di sini, Ehsan.
Dan juga Ridauddin, kita kembali kepada lawatan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dan pastinya Datuk Seri Ismail Sabri merupakan antara individu yang turut menjadi perhatian sepanjang tempoh kita berdepan dengan COVID-19, dan hari ini sebenarnya banyak isu-isu yang ditanyakan oleh wartawan. Bagaimanapun kita masih menunggu kenyataan media ataupun statement untuk melihat kepada beberapa isu terutamanya yang melibatkan ambang negeri ataupun jumlah kes COVID-19, adakah ia boleh beralih daripada fasa 1 kepada fasa 2, dan itu perkara yang kita nantikan. Selain daripada itu, Ridauddin, menerusi sidang media, antara input dan juga intipati lain yang mungkin dinyatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri ialah terutamanya berkaitan dengan PPV WTC KL ini dan juga isu-isu berbangkit yang lain. Baik, terima kasih saja Ehsan. Berkenaan nilai ambang, ada juga Datuk Seri Ismail Sabri menyentuh sedikit tadi bagaimana beliau mengatakan bahawa ada juga daripada negeri-negeri lain yang meminta supaya nilai ambang itu diperluaskan, di mana tidak hanya dilihat pada 4,000 kes nasional, kerana seperti yang kita tahu, Perlis hari ini hanya mencatatkan 1 digit saja kes, dan beberapa hari sebelum ini pun 1 digit juga, dan beberapa negeri juga hanyalah 2 digit saja. Jadi ada yang mengatakan bahawa adalah tidak adil jika mereka tetap berada dalam fasa 1 sedangkan kes di kawasan mereka agak rendah. Jadi itulah yang diperkatakan sebenarnya, kerana kalau dilihatkan kepada sejarah kes ini sejak beberapa bulan lepas, kes ini banyak ada di Selangor, di mana 2,000 lebih peratanya sehari. Namun yang perlu melalui atau berada dalam fasa 1 adalah keseluruhan negara. Jadi itulah perkara yang dibangkitkan. Kerana pada mereka lebih baik sekiranya mereka dibenarkan untuk beroperasi seperti biasa dengan SOP yang mungkin ditetapkan, namun beralih mungkin ke fasa 2 atau mungkin ke fasa 3. Namun apa yang penting, kesemua nilai ambang atau indikator itu perlu disampaikan terlebih dahulu sebelum mereka boleh beralih ke fasa yang seterusnya. Itu antara yang dikatakan. Namun ada juga beliau mengulas sedikit tentang isu yang viral baru-baru ini tentang kenduri durian. Seperti yang anda semua tahu, pada dalam itu beliau hanya mengulas sedikit, beliau hanya menyerahkan kepada polis untuk melakukan siasatan kerana ada kenyataan berbeza dalam apa yang disampaikan. Jadi itu seperti biasa, apabila kertas siasatan dibuka, kebanyakan menteri yang kita jumpa, mana-mana menteri pun, walaupun kita tahu Datuk Seri Ismail Sabri seorang menteri yang memang suka bercakap dengan media, namun apabila ini berlaku, beliau menyerahkan sepenuhnya kepada polis. Jadi sudah pasti kita akan menunggu apa yang berlaku ataupun apa siasatan yang melibatkan polis pada masa akan datang. Jadi saya fikir itu antara perkara yang diungkapkan Datuk Seri Ismail Sabri pada hari ini, yang boleh dikatakan sebenarnya apa yang paling penting, fokus utama adalah apa kita nak tahu pada petang ini. Beliau mengatakan akan mengumumkan sesuatu tindakan yang wajar untuk Kuala Lumpur dan Selangor. Jadi kita ingin tahu apakah tindakan wajar yang beliau maksudkan. Adakah PKPD di seluruh Selangor, ataupun PKPD di mungkin ataupun daerah yang tertentu, ataupun mungkin PKPD yang lebih ketat atau mungkin SOP yang lebih ketat. Jadi itu semua yang kita tunggu petang ini, dan saya difahamkan baru saja sebentar tadi saya mesej dengan pegawai khas beliau mengatakan mungkin sidang ataupun press release itu akan keluar pada jam 6 petang. Jadi sudah pun melebihi jam 5, tidak lama lagi. Apapun sudah pasti saya hari ini bertugas untuk membuat kenyataan ini, dan pastinya saya akan bawakan kepada anda dari semasa ke semasa, Ehsan. Dan pastinya itu perkara penting hari ini yang kita akan bawakan kepada anda, dan ketika kita berada dalam fasa 1 terutamanya melibatkan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Terima kasih Ridauddin, nanti boleh kembali ke ofis mungkin dalam 1 minit 2 minit saja Ridauddin dah kembali ke ofis, sebab jarak ofis ataupun pejabat kami ini tidak jauh, dan kami memang berada di WTC KL yang mengikuti rapat sebenarnya program vaksinasi ini daripada ia mula dibuka sebagai PPV Mega. Dan pastinya seperti yang dinyatakan oleh Ridauddin tadi, kita akan mendapatkan maklumat dan juga makluman terkini, laporan berkaitan dengan PKP dan juga Perintah Kawalan Pergerakan fasa 1 ini, dan mungkin ada berita-berita lain yang kita akan bawakan nanti. Baik, kita nak berrehat seketika sebab selepas ini kita nak membawa kepada isu-isu lain terutamanya berkaitan dengan diary lockdown. Dan ketika ini, jika ada visual yang boleh kami paparkan kepada anda, terutamanya berkaitan dengan ketibaan vaksin 2 juta dos vaksin dari Jepun dan juga Amerika Syarikat, yang mana hari ini rakan kami Hasimi Muhammad berada di KLIA, dan
Kita menerima 2 juta dos vaksin Pfizer dan juga AstraZeneca yang disumbang oleh kerajaan Jepun dan juga Amerika Syarikat, dan sebelum ini dinyatakan oleh Khairi Jamaluddin sebanyak 1 juta dos vaksin AstraZeneca daripada kerajaan Jepun yang akan tiba, dan 1 juta dos vaksin keluaran Pfizer sumbangan Amerika Syarikat. Dan Malaysia mengalu-alukan dan juga menghargai sumbangan vaksin dari kedua-dua negara yang melambangkan sebenarnya keprihatinan kerajaan Jepun dan juga Amerika Syarikat. Dan seperti visual yang anda dapat saksikan, Japan Airlines yang membawa 1 juta dos vaksin yang diterima oleh Malaysia, dan pastinya ini menambahkan lagi jumlah vaksin sedia ada yang kita ada dan untuk meningkatkan lagi penerima vaksin di Malaysia. Selain daripada itu, antara perkara lain yang boleh saya kongsikan ialah ia menunjukkan sebenarnya antara intipati penting kepercayaan mereka dan kedua-dua negara ini dalam usaha memerangi wabak COVID-19 dan menyokong sebenarnya program imunisasi global bagi membendung penularan wabak COVID-19. Dan sebenarnya bekalan vaksin ini memperhebatkan lagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PICK dan membantu Malaysia mencapai nilai ambang digariskan dalam Pelan Pemulihan Negara ataupun PPN. Juga semua vaksin diperoleh akan diedar segera ke fasiliti dan pusat simpanan vaksin di seluruh negara untuk kegunaan PICK dalam masa terdekat. Ini visual langsung yang kami bawakan dari KLIA. Kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini dalam cerita.